Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk di dalam doa. 弟兄姐妹们，我们要进入祷告。 Tuhan, sekali lagi teduhkan hati kami. Kami rindu Tuhan, di tengah begitu banyak hal yang harus kami lihat, di tengah begitu banyak pesan yang harus kami dengar sehari demi sehari. Hari ini kami ingin meneduhkan hati kami Tuhan. Karena kami hanya ingin mendengar tentang Engkau saja Tuhan. Karena di dalam kebenaran Engkau Tuhan, maka hidup kami dipimpin seperti dipimpin oleh pelita melewati hari-hari yang gelap ini Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya dan kami rindu sekali Tuhan. Biarlah firman Tuhan membentuk, membangun dan mengubah kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹们，平安。 Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah lagi, sekalipun masih tetap online. 我们感谢主的恩典，我们今天仍然能够聚会，虽然我们是上网的聚会， Tapi saya percaya kalau ibadah kita sekalipun online tetap pasti memberikan atau membawa berkat di dalam kehidupan kita. 虽然我们是上网的聚会，但是我相信上帝仍然赐福给我们。 Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, minggu ini masih di dalam minggu atau rangkaian bulan misi gereja kita. 我们这个礼拜仍然是在这个拆船业的这个当中。 Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa hal. 在前2个礼拜，我们已经学习了很多事。 Yang pertama kita belajar kalau Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Dia seperti singa, dia seperti dinamit. 第一就是这个福音是有大能，好像狮子一样。 Minggu berikutnya kita belajar bahwa penginjilan adalah panggilan setiap orang percaya. 第2个礼拜呢，我们福音就是上帝呼召我们信主的人。 Minggu kemarin kita belajar bahwa di dalam penginjilan ini kita bersiap sedia di dalam penderitaan. 就是我们上帝呼召我们，我们已经准备好，我们要受苦。 Dan di minggu terakhir ini, di minggu terakhir bulan misi ini kita akan belajar mengenai sukacita menemukan yang terhilang. 这个礼拜我们要学习的，就是说在我们很喜乐，找到了失去的。 Dan landasan firman Tuhannya terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. 我们今天的经文是在路加福音第15章11到31节、32节， mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. 就是谈到这个浪子回头。 Satu perumpamaan yang sangat populer dan familiar bagi kita semua. 我相信这个题目对我们不是很陌生，也是我们已经知道了的。 Hari ini kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca mulai dari ayat yang ke-30 sampai ke-32 saja. 我们今天只是读第30节到32节。 Dan nanti ayat-ayat yang lainnya sambil berjalan kita akan bacakan. 我们边谈的时候，我们会稍微提到其他的经节。 Mohon Penatua Rustam membacakan ayat 30 sampai 32. 我要读路加福音第15章30到32节。但你这个儿子和娼妓在吞尽了你的产业，他一来了，你便为他宰了牛犊、肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你常与我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活，先而得着的，所以我们理当欢喜快乐。” Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba perhatikan gambar anak di screen ini. 亲爱的弟兄姐妹们，稍微可以注意到我们所放的这个影片。 Anak ini bernama Faris Alga, usianya 9 tahun. 这个他的孩子名叫法利达，是9岁。 Dia orang Lombok, Nusa Tenggara Barat. 他是一个 Lombok 的人。 Nah, pada bulan September tahun 2020, 在2020年的9月份， Faris Alga ini bersama temannya, dibawa temannya pergi
meninggalkan rumah. 就是他的朋友带这个法利出外离开他的家。 Mungkin dipikirnya akan main. 他在想可能是要去玩， Tapi sampai 17 bulan kemudian dia nggak pulang-pulang ke rumah. 但是过了17个月，他仍然没有回到他的家。 Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mamah papahnya, keluarganya mengetahui bahwa anaknya ini nggak ada. 你们可以想象到，身为做父母亲的人，他们看到孩子已经没有在了， Bagaimana perasaan seorang mama, seorang papa ketika mencari anaknya berbulan-bulan tidak menemukan. 你们可以感受到，身为做爸爸、做妈妈的去找他的孩子，已经好几个月不回家。 Keluarga mencari dengan berbagai cara. 他的家庭成员到处去寻找， Tapi anak ini tetap tidak ditemukan. 但是这个孩子仍然找不到。 Sampai pada tanggal 8 Januari tahun ini. 就是到今年的正月8号正月份8号， Faris Alga, anak ini ditemukan di sirkuit Mandalika yang baru dibuat atau diresmikan oleh Presiden Jokowi ini. 就是这个孩子发现到在这个曼达利卡的马戏团在那边看到他。 Bapak Ibu bisa bayangkan betapa terharunya, betapa bahagianya mama papahnya ketika mendapati kembali anaknya yang hilang ini. 我们可以想象到，这位做爸爸妈妈的看到遇到他的孩子得到了，是多么的高兴。 Keluarganya sujud syukur begitu bersuka cita. 他的家人全部夫妇很欢喜快乐。 Karena anak yang hilang sudah ditemukan kembali. 这个逝去的孩子已经找到了。 Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kerap kali juga kita mengalami kehilangan sesuatu. 在我们生活当中，多少时候我们也是会常遇到逝去了一些东西， Mungkin itu hal-hal yang biasa atau nilainya kecil. 可能是逝去的不是很贵的东西，是很便宜的。 Namun kadang juga yang hilang adalah hal-hal yang berharga seperti yang dialami oleh keluarga dari Faris Alga ini. 但是多少时候我们逝去了很宝贵的，就好像法利的家庭一样， Satu kehilangan yang pasti menimbulkan kesedihan. 就是他逝去了，当然令他们很伤心。 Namun sama seperti di peristiwa Faris Alga ketika ditemukan, 当我们遇到了这个法利阿爸的时候， segera kesedihan itu berganti menjadi sukacita. 这个悲伤变成喜乐了。 Anak yang hilang ditemukan kembali. 这个逝去的孩子已经找到了， Ada sukacita besar di sana. 有很大的喜乐。 Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambaran yang ingin digambarkan Tuhan Yesus. 这个图画就是好像我们耶稣要讲的， Untuk melukiskan kebenaran di dalam perumpamaan anak yang hilang. 就是描写这个浪子的逝去浪子的， Khususnya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat 特别是对这个法利赛人 yang pada waktu itu marah dan mengecam Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bergaul, makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. 就是他们很生气，因为耶稣跟那个税吏跟犯罪的人在一起吃饭。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa para pemimpin agama Yahudi ini marah, mengecam? 为什么这个犹太的这个领袖他们在那边发脾气大骂呢？ Karena di dalam pemahaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, 因为照他们这个法利赛人以及文士， para pemungut cukai, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang dianggap tidak memelihara hukum Taurat dan dibenci oleh Tuhan. 就是说那些税吏犯罪的人，他们不守律约，所以律法，所以是人所恨恶的。 Apalagi kalau menyangkut pemungut cukai, 特别是关于这个税吏， ini lebih tidak disukai. 这个是更人家不喜欢的， Karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa sendiri 因为他们是背叛了他们，出卖他们自己的民族， yang bekerja untuk bangsa Romawi yang menjajah Israel. 就是他们为这个罗马的政府来统治这个他们的民族。 Mereka dianggap pemeras, mereka dianggap tamak, hidup mengambil dari keuntungan memungut pajak dari bangsa sendiri. 就是他们敲诈，他们要把这个税务为作他们自己。
Sehingga di dalam pikiran orang Farisi dan ahli Taurat ini 在他们法利赛人跟文士的想法， memalukan. 这个是很害羞的。 Kalau bergaul sungguh tidak sopan, sungguh tidak terhormat. Kalau apalagi makan bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai seperti ini. 就是他们跟这个罪人、这个税吏在一起吃饭，真的是不能够接受他们。 Harusnya di dalam pemikiran orang Farisi dan ahli Taurat, mereka itu dijauhi, dibenci, bahkan dimusuhi. 他们认为这个法利赛人、文士这样好像这样的税吏啊、犯罪的人，我们一将眼里他，把他排斥。 Namun demikian ternyata pandangan orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri benar ini salah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 原来这个法利赛人、文士，他们认为自称为他们是很对的，已经错了。 Mereka merasa menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan. 他们认为他们认识上帝，其实他们还不认识上帝。 Mereka merasa orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya mereka jauh dengan Tuhan. 他们认为他们是很亲近上帝，其实呢，他们是远离上帝了。 Sehingga mereka tidak mengerti apa yang menjadi hatinya Tuhan. 他们不知道这个上帝的这个心， Mereka tidak mengerti apa yang dikasihi Tuhan. 他们不知道上帝所爱的， Kalau Tuhan sebenarnya begitu mengasihi orang berdosa 就是上帝是爱怎么样爱这个罪人， dan bersuka cita ketika orang berdosa itu datang kepadanya dalam pertobatan. 他很高兴看到一个罪人来到他面前悔改。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah kebenaran pertama yang akan kita pelajari bersama. 这是第一条的真理，是我们要学习到的， Yaitu bahwa di Tuhan bersuka cita ketika melihat orang berdosa bertobat. 就是说，当一个罪人悔改归主的时候，上帝是多么的高兴 Tuhan bersuka cita melihat pertobatan. 上帝很高兴看到人家悔改。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perumpamaan anak yang hilang 这个亲爱的弟兄姐妹，这个浪子回头 itu diceritakan atau dimulai dibuka dengan kisah yang menceritakan seorang bapak yang memiliki 22 orang anak, si sulung dan si bungsu. 就是说，开始这个故事就是说，一个做爸爸的有两个儿子，老大以及第二的孩子， Seperti ditulis di ayat yang ke-11. 就是好像在第11节所讲的 Nah, suatu kali anaknya yang bungsu datang kepada si bapak. 有一次呢，就第二个儿子来到他爸爸的面前， Ia tidak hanya sekedar datang, 他不是单单来见他的爸爸， tapi ada keinginan di dalam hatinya, 但是他心里有所要的， yaitu dia mengutarakan bahwa sesungguhnya ia tidak mau hidup bersama dengan ayahnya. 其实他不想跟爸爸在一起生活。 Bagi si bungsu yang namanya sukacita, yang namanya bahagia itu bukan bersama dengan bapak, tapi ada di luar sana. 对第老二呢，他的喜乐不是跟爸爸在一起，乃是跟外面的人在一起。 Karena itu si bungsu ingin segera berpisah dan meninggalkan si bapak secepatnya. 就是老二呢就很想要很快的离开爸爸，离开他的家庭，离开他爸爸。 Namun sebelum dia pergi, dia juga meminta warisan bagiannya dengan memaksa. 就是说，当他没有离开家的时候，他也是要得到他这个产业，很勉强的要得到这个产业。 Padahal si bapak belum meninggal. 其实他的爸爸还没有离开世界。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sama seperti di budaya kita. 亲爱的弟兄姐妹，就是好像我们的文化， Di dalam budaya Yahudi pun harta warisan hanya diberikan kepada anak-anaknya ya kalau orang tuanya sudah meninggal. 犹太人的文化就是说，他们当他们离开世界的时候，他所有的产业才分给孩子们。 Bapak Ibu bisa bayangkan minta warisan tapi bapaknya masih ada. 你有想象到他要得到他的产业，但是爸爸还仍然合作。 Bagi orang Yahudi, bahkan bagi kita, ini tindakan yang jahat. 对犹太人来说，或者我们自己，这个行动是很不好的。 Ini tindakan tidak tahu diri, tindakan tidak sopan. 这个没有礼貌，而且不自量的。 Bahkan sebenarnya ini melawan hukum Taurat. 这是规范了这个律法。 Karena kita tahu di dalam hukum Taurat, anak itu diwajibkan menghormati orang tuanya. 因为在律法当中，做孩子的应当要尊敬老人家。 Bayangkan Bapak Ibu sekalian,
我们可以想象到，亲爱的弟兄姐 Seolah-olah 妹 si 们， bungsu ini berkata, Bapak, aku tidak mau lagi hidup bersama kamu. 这个老二对爸爸说：“爸爸，我不要跟你在生活在一起了， Aku ingin pergi jauh dari kamu. 我要远离你。” Dan dalam hatinya dan dalam hati si bungsu, dan aku berharap kamu cepat mati agar aku dapat yang menjadi bagianku. 就是说，他心里想，快去死吧，让我可以得到我所要得到的产业。 Namun luar biasa Bapak Ibu sekalian. 但是很特别的， Sekalipun diperlakukan demikian, 虽然他的孩子对爸爸 di 这样， dalam kasihnya si Bapak memberikan permintaan si bungsu itu. 但是因为爸爸很爱他，他就给他的这个产业给这个老二， Permintaan yang jahat dan egois itu. 就是他自私的动作。 Ayat 12 katakan, si Bapak itu membagi-bagikan hartanya di antara mereka. 在第12节呢，身为爸爸就分给他的产业给孩子们。 Setelah mendapatkan harta bagiannya, 当他拿到了这个他的产业， benar saja ayat 13 katakan, 在第13节里， beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. 就是说他所得到的，他把它卖掉，就出外去很远的地方。 Bapak Ibu bisa bayangkan, orang Yahudi sangat mencintai negerinya. 其实犹太人他们实在有一个很爱国的精神， Baginya negerinya adalah tanah perjanjian dari Tuhan. 就是他们的国家就是上帝所应许的地， Mereka adalah orang yang berjuang mempertahankan negerinya. 他们就奋斗要坚持他们的这个国家。 Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan si bungsu ini, 我们可以想到这个老二， dia malah mau pergi dari negerinya. 他反而要离开他的国家。 Bahkan bukan hanya mau pergi, tapi juga menjual tanahnya di sana. 不单单他离开他的国家，他也是把他所有的这个土地把它变卖出去。 Dan bukan sampai di sana saja. 不单单到这里， Si bungsu itu mendapatkan hasil bagiannya itu dan dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 就是他所得到的这个产业，他就把它出卖，他出外去放荡浪费这个金钱。 Ia membuang-buang hartanya itu dengan cara yang sembrono dan maaf, dengan bodoh. 就是他很愚笨的把他所得到的这个产业，这样就花光了。 Sama sekali ia tidak memikirkan atau berpikir untuk menginvestasikan hartanya itu dengan bijak dan hati-hati. 他完全没有想到有智慧的怎么样所得到的这个产业来投资。 Mungkin motonya Bapak Ibu sekalian, moto si bungsu ini berkata dalam hatinya, ayo makan, ayo minum, karena besok mah kita mati. 就是说他的这个口号就是说，我们伺候吧，明天可能要死了。 Hidup mah cuma sekali, jadi berpestalah selagi ada kesempatan. 我们就是生活生在这个世上只有一次，我们就快来享受吧。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， dengan gaya hidup seperti ini, 就是好像这样的生 kita 活， akan tahu ujung ceritanya seperti 我 apa. 们可以想到最终他的故事是怎么样。 Hidupnya berubah drastis. 他的这个生活已经完全改变了。 Dari banyak harta menjadi habis. 从他很富有很多财产变成没有了， Dari kesenangan berganti kesulitan. 在这个他喜乐当中变成一个很多的难处。 Di dalam gambaran saya ini, kalau kita tarik ke zaman sekarang ini. 在我的想象当中，就是我们换为这个时代， Jadi ketika si bungsu ini pergi ke ATM untuk mengambil uang, 当这个孩子到这个银行去拿钱的时候， lalu di mesinnya berkata, tetet, tetet, dana tidak mencukupi. 就是在银行的机器就告诉他，你的钱已经不够了。 Ketika dia pergi untuk menggunakan kartu kredit di tempat lain, 当他把这个信用卡要到处去用的时候， semua kartu kreditnya diblokir karena semua hartanya sudah habis. 信用卡全部已经没有了， Si bungsu bangkrut. 这个老二已经破产了， Dan bukan hanya sekedar bangkrut. 不单单破产， Seperti peribahasa mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. 就是他完全破产，一垮下去了。 Sudah bangkrut, tiba-tiba ternyata datang wabah kelaparan. 他已经很辛苦了，突然间发生这个饥荒。 Bapak Ibu bisa bayangkan, bangkrut tidak punya apa-apa, kelaparan di mana-mana. 破产不要紧，还是
到处都是饥饿。 Akibatnya ayat 14 mengatakan bahwa ia pun mulai melarat. 在世界他开始很辛苦、很贫穷了。 Nah, menghadapi kemelaratannya, 在面对这个贫穷的时候， ayat 15 sampai 16 mengatakan bahwa si bungsu itu pergi dan bekerja pada majikan di negara atau di negeri di mana dia pergi itu. 在15、16节告诉我们，这个老二去这个找工作， Dan menyedihkannya, dia bekerja harus menjadi penjaga babi. 就是这个工作就是怎么样来养这个猪。 Satu binatang di mana di negerinya itu dianggap haram. 就是在他的国家，猪是一个不洁净的， Dianggap najis. 这个不洁净的。 Sekarang dia harus bekerja menjaganya. 现在呢，他的工作就是怎么样来养这个猪。 Bapak Ibu bisa bayangkan satu kehidupan seperti apa yang dialami di titik itu oleh si bungsu. 我们可以想到这个老二他遭遇的情况， Dari tuan muda menjadi penjaga babi. 就是一位好的这个很有钱的孩子，变成看养猪的。 Ini menjadi penghinaan besar bagi dia karena seperti tadi dibilang, di negerinya binatang ini sesuatu yang najis, tapi dia harus menjaganya. 对于他来说是很侮辱他，在他的国家呢，这个猪是不洁净的。这个时候他反而要在别人的国家在那边养猪， Namun apa daya Bapak Ibu sekalian, 但是他是无能为力。 kejahatannya, kebodohannya membawa dia pada satu kesukaran dan kesulitan. 他的愚笨，他的这个叫他面对着这个许多的困难。 Bahkan Alkitab katakan ketika ia mau makan dari sisa, babi itu, 当圣经告诉我们，当他要吃那些剩下来猪所吃的东西， dia tidak diperbolehkan. 这个主人也是不允许他吃， Posisinya di bawah binatang itu. 就是他的身份呢不如这个动物。 Binatang boleh makan, dia sampai nggak boleh makan. 这个猪或者动物可以吃，但是他不可以吃。 Usahanya untuk menghadapi kemelaratannya berujung sia-sia. 他所遭遇的所想尽办法的已经白费了。 Ia berusaha tapi tetap melarat, tetap putus asa. 他仍然要想尽办法，但是仍然不能够，他已经灰心了。 Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， siapa yang Tuhan Yesus gambarkan dengan si bungsu ini? 耶稣描写什么人是这个老二呢？ Di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa si bungsu ini adalah orang-orang berdosa yang terpisah dengan Tuhan. 这个老二就好像一个罪人，已经离弃了上帝。 Yang melihat bahwa berpikir awalnya bahwa sukacita itu bukan bersama Tuhan, tapi di luar sana. 他们认为喜乐不是跟上帝在一起，而是在上帝以外的人， Yang hidup memberontak melawan aturan Tuhan, 就是要反对上帝的人， melawan anugerah kebaikan Tuhan, 就是反对上帝的恩典， menyia-nyiakan hidup di dalam pemborosan dengan nafsu yang tidak terkendali. 就是他的情绪，他的一切不能够得到控制， Dan lari mencari semua pemenuhan hidupnya di luar Tuhan. 就是他供应他自己，就是以上帝以外的。 Namun sayangnya seperti digambarkan di perumpamaan ini, 但是可惜的，好像我们上帝这个所写的 sekencang-kencangnya dia lari, sejauh-jauhnya dia lari mencari pemenuhan itu. 他怎么样快跑，要供应他自己的要求。 Yang ada hanya kelelahan, yang ada hanya kekosongan, 有的就是他很累，已经虚空， yang ada hanya melarat, putus asa, kematian, bahkan maut. 就是有的就是他灰心，甚至于死亡。 Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah Tuhan membenci orang seperti si bungsu ini? 亲爱的弟兄姐妹，是不是上帝恨恶好像这个老 Nah, 二 untuk 呢？ menjawabnya, mari kita lihat kelanjutan ceritanya. 为了要回答这个问题，我们继续看下去。 Nah, di dalam perjalanannya ternyata Bapak Ibu sekalian, si bungsu yang sudah melarat, sudah putus asa itu lalu menyadari kesalahannya. 这个老二他已经走投无路了，他才觉悟到， Dia mengakui kesalahannya dan dia memutuskan kembali untuk kembali kepada Bapa. 他承认他的错，他要回到他爸爸那边。 Ayat 18 katakan bahwa
ungkapan dari kesadaran dirinya itu, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. 为了要表达他的错，他就说他得罪了天，也得罪了这个他的爸爸。 Aku berdosa terhadap Bapa. 我已经得罪了爸爸， Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 我不配成为你的孩子，当我是做故宫吧。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini sikap si bungsu menunjukkan pertobatannya. 在这里我们看到这个老二他的悔改的态度， Si bungsu menyadari bahwa ia tidak ingin lagi lari jauh dari bapaknya. 他觉悟到他不要远离他的爸爸了， Ia ingin dekat dengan bapaknya. 还要亲近他的爸爸。 Karena ia sadar betul sukacita sesungguhnya 他觉悟到真正的喜乐， ternyata bukan di luar Bapa. 原来不是爸爸以外的， Sukacita hidup sejatinya ternyata ada bersama dengan Bapa. 原来真正的喜乐还要在爸爸的里面。 Si bungsu bertobat dan dia ingin terjadi rekonsiliasi, pemulihan dengan bapaknya. 这个老二悔改了，他愿意再次重复修改他跟爸爸的关系。 Karena itu maka dia di dalam ayat 20 Bapak Ibu sekalian, 在第20节我们可以看到， kita membaca lalu ia dikatakan ia bangun dan datang kepada ayahnya. 在20节告诉我们，他起来，他回到他父家哪里去？ Nah, pertanyaannya apa respon dari sikap si bapak? 问题就是说，身为爸爸怎么样来回应他呢？ Apakah si bapak mau menerima si bungsu yang sudah jahat dan merugikan itu? 是不是爸爸还要接受这个没有礼貌而且很坏的孩子吗？ Orang Farisi dan Imam Taurat mungkin akan bilang begini ketika mendengar bahwa si anak ini mau pulang ke bapaknya. 法利赛人跟文士可能他们知道，若是这个孩子要回到爸爸的面前， Tunggu dulu, enak saja. 等一等，你很容易吗？ Sudah berbuat jahat, sudah merugikan. Emangnya mudah datang atau mendapatkan pengampunan? 你已经亏损了难道这样容易呢？得到这个饶恕？ Kamu nggak ingat dosa-dosamu. 你不记得你的罪恶， Kamu harus dihukum dulu. 你要被刑罚， Kamu harus bayar ganti rugi. 你要赔偿损失， Kamu harus bekerja dulu untuk membayar hutang-hutangmu, baru boleh diterima. 你要做工得到了这个工资才还这个债。 Itu pemikiran, pemahaman orang Yahudi. 这是犹太人的看法。 Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ternyata respon si Bapak berbeda sekali. 但是爸爸的回应反而不是这样。 Si Bapak tidak menjauhi si bungsu yang berdosa itu. 这个做爸爸的不远离他的这个孩子， Malah si Bapak sebaliknya bersukacita ketika si bungsu itu pulang kepada dia. 反而爸爸看到孩子回来，他很高兴的接待他。 Hal ini terlihat di ayat 20. 在这第20节我 Di 们可以 sana 看到 jelas， dikatakan bahwa ketika dilihatnya anak itu, ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan menciumi dia. 做爸爸在20节告诉我们，爸爸看到孩子回来，快去到他面前抱他。 Nah, kata berlari di dalam ayat ini di dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar berlari Bapak Ibu sekalian. 这个原文所谓跑，不是单单普通的跑， Bukan berlari-lari kecil. 不是慢跑。 Berlari di sini dalam bahasa aslinya adalah berlari sekencang-kencangnya. 这个原文的意思就是说很快的跑。 Bapak Ibu bisa bayangkan gambaran orang yang berlari sekencang-kencangnya menyambut anak yang hilang itu. 我们可以想象得到，这个一个人快跑来迎接他的孩子， Inilah gambaran sukacita. 这是表示说他很喜乐， Inilah gambaran penerimaan. 他表示说他能够接 Inilah 纳， gambaran kasih yang besar. 他表示说他很爱。 Setelah mendapatkan si bungsu, firman Tuhan lalu katakan bahwa sang bapak kemudian merangkulnya. 当他看到他的孩子，拥抱着孩子， Berlari sekencang-kencangnya, lalu dia merangkulnya. 快跑以后呢，就抱着他的孩子。 Si bapak tidak mempedulikan apapun yang terjadi sebelum yang terjadi di dalam kehidupan si anak bungsu ini. 他爸爸没有计较这个孩子所做的一切，过去所做的一切事情。 Dia tidak peduli kondisinya sekarang yang kotor, yang bau babi, yang melarat. 他
ataupun masa lalu si bungsu yang begitu jahat. 他不管孩子满身臭有猪的味道或者其他的，或者很困难的时候， Ketika dia pulang, ketika dia bertobat, ketika dia sadar, 当他回到他自己的家的时候，当他悔改的时候， si Bapa langsung merangkulnya. 他爸爸马上就抱着他， Inilah kasih penerimaan tanpa syarat. 就是说无条件的爱这个孩子， Tidak sampai di sana Bapak Ibu sekalian. 不是停止在那边。 Sukacita si Bapak ini tergambar bukan hanya sekedar berlari, bukan hanya sekedar merangkul. 他的爸爸的喜乐不是快跑抱着他， Alkitab katakan dia pun mencium si anak bungsu ini. 他也是亲了他这个孩子。 Nah, kata cium di sini dalam bahasa artinya itu bukan hanya sekali cium, gitu. 这个原文的意思亲不是单单亲一次就好了。 Dalam bahasa artinya, dalam bahasa aslinya, mencium di sini itu adalah menciumi dengan berulang-ulang kali. 就是重复的、不断的在那边亲他的孩子。 Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dia mencium, wah mungkin dahinya, pipinya, was badannya semuanya. 他全部他孩子全身他亲着孩子。 Si bungsu ini dihujani ciuman penuh kasih dari ayahnya yang begitu bersukacita menemukan dia. 这个老二就是接受爸爸这样亲他， Bahkan bukan sampai di sana saja sukacita si Bapak. 他的爸爸不单单停止在那边， Dia bukan hanya berlari, dia bukan hanya merangkul, dia bukan hanya mencium. 他不是单单快跑来抱着他， Tapi sampai pada satu pemulihan, satu pengampunan, dan satu pemuliaan kepada si anak bungsu ini. 就是他的爸爸怎么样饶恕这个孩子。 Ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. 在第22节告诉我们，这爸爸就吩咐他的雇工， Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. 快去拿最好的袍， Pakaikanlah itu kepadanya. 把这个袍穿上去， Kenakan cincin pada jarinya. 在他拿戒指穿在他的指头上， Sepatu pada kakinya. 就是拿鞋子穿。 Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia. Mari kita makan dan bersuka cita. 就是拿这个肥牛肚，我们宰来，我们一起来吃。 Bapak Ibu sekalian, jubah adalah simbol martabat seorang ayah. 就是这个四袍就带到爸爸的威严， Cincin adalah simbol otoritas dari seorang ayah. 就是这个戒指就是爸爸的主权。 Sepatu simbol dari kepercayaan dan tanggung jawab seorang ayah yang dipercayakan kepada si 就 bungsu. 是鞋子就代表着他爸爸将负责任，将爱他的孩子。 Dan pesta raya menyambutnya, gambaran dari pemuliaan statusnya. 就是说，他大大请客，就是表示说，再重复他的这个身份， Mengembalikan posisinya kembali. 来把他的身份再次的提高。 Sang ayah memberinya martabat, memberi otoritas, 说爸爸的给这个他主权 percaya dan menyerahkan tanggung jawab kepada anaknya yang tadinya berdosa itu. 就是把这个责任交给这个孩子。过去这个孩子是犯罪的 Dan menawarkan kepadanya status anak sepenuhnya. 接受他成为自己真正的孩子了。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, siapa penggambaran Bapak ini? 我们可以想象，这个作为爸爸的这个图画是谁呢？ Bapak yang tetap memberi martabat, otoritas dan menyerahkan tanggung jawab. 作为爸爸仍然给他主权，给他有这个责任， Bahkan memberikan status yang baru kepada anaknya. 来给他这个孩子有新的身份。 Yang sudah jelas-jelas berdosa, sudah jelas-jelas jahat dan melukainya. 就是已经刺伤了他，已经犯罪了。 Ini adalah Allah di dalam Kristus yang turun dari surga mencari kita yang berdosa. 就是我们的基督耶稣是从天上来到这个世上。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu 我们可以看到我们的上帝 tidak seperti yang difikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikir bahwa Tuhan itu membenci orang berdosa. 不是好像法利赛人文士他们所想象当中的，上帝很恨恶那个罪人。 Di sini kita melihat bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa. 我们看到上帝是爱罪人的， Dan Tuhan begitu bersuka cita ketika orang berdosa itu bertobat. 上帝很高兴看到一个罪人悔改， Dosa, kesalahan, pelanggaran kita
我们的犯罪，我们的所做的一切不好的事情， Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们 itu tidak membuat Tuhan menjauhi kita. 不是这些事情让上帝远离我们， Ia datang kepada kita, 他来到我们面前 Dia，mencari kita, 他来寻找我们， Dia menemukan kita, 他找到了我们， Dia mendapatkan kita. 他已经找到了我们。 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， inilah kasih Bapa yang Alkitab ajarkan kepada kita. 就是这个圣经告诉我们所谓上帝的爱， Kasih yang menerima dan mengasihi orang berdosa dan bersukacita ketika orang berdosa itu datang kepadanya. 就是他能够接纳那些罪人，当这个罪人能够来到他的面前， Inilah kebenaran pertama dari perumpamaan ini. 这是他这个第一个真理。 Yang terakhir dengan cepat Bapak Ibu sekalian. 第二，我们很快的把它讲完。 Perumpamaan ini pun juga mengajarkan bahwa Tuhan mengundang kita semua anak-anaknya 这个比喻也教导我们成为做孩子的， untuk bersukacita di dalam sukacitanya. 就是我们在喜乐当中，我们就有喜乐。 Tuhan mengundang kita semua untuk masuk di dalam sukacitanya. 上帝邀请我们，要我们进入他的喜乐。 Nah Bapak Ibu sekalian, pertobatan anak bungsu ini benar-benar disambut oleh bapaknya. 这个孩子的悔改真的做爸爸能够接纳他 Ada sukacita yang besar yang dirasakan. 就是蛮有喜乐的。 Bahkan kita tahu tadi ada lembu tambun langsung dipotong, langsung ada pesta besar. 就是我们看到他们宰了个牛肚，办这个筵席。 Namun situasi perasaan sukacita yang sebesar itu tidak dirasakan oleh kakaknya. 但是这个喜乐呢，是做老大的没有体会到。 Ayat 28 mengatakan bahwa dia marah dan tidak terima dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan si bapak yang menerima kembali si anak bungsu ini. 就是在28节告诉我们，做老大的他不能够接纳他的他的弟弟。 Di dalam kemarahannya ini si sulung memberontak. Dikatakan Alkitab apa? Dia memisahkan diri. Dia tidak mau masuk bergabung di dalam sukacita perayaan itu. 因为他发脾气，所以他不要参加他们的这个宴席。 Lalu si sulung juga mengungkit-ungkit kesalahan adiknya. 他做老大的也是稍微提到他弟弟所做的一些不好的事情。 Lalu dia mulai membandingkan dirinya dengan si bungsu. 他跟他的弟弟做一个比较。 Dengan jelas ia menunjukkan dosa-dosa dari si bungsu. 他仔细的指到他弟弟所犯的罪。 Bahkan telunjuknya bukan hanya menyalahkan si bungsu, tapi juga menyalahkan bapaknya. 他的指头不是指着他的弟弟，也是指着他的爸爸已经做错了事情。 Karena ia merasa bapaknya itu tidak adil kepada dia. 因为他感受到爸爸对他不公义。 Ia merasa dirinya sudah berusaha habis-habisan untuk ayahnya, tapi ayahnya tidak seperti mengasihi adiknya. 他已经想尽办法要来怎么样抚养他的爸爸，但是爸爸没有爱，好像爱他好像爱他的弟弟一样。 Di sini jelas Bapak Ibu sekalian bahwa sekalipun si sulung ini tinggal bareng-barang sama bapaknya, 这个老大虽然跟爸爸住在一起， ternyata ia juga tidak benar-benar mengenal bapaknya. 原来他也不真正不清楚认识他的爸爸。 Dia memang berbakti, dia memang tinggal di rumah. 他本来很有效，住在他的家。 Dia orang yang religius, dia adalah orang yang menganggap dirinya bermoral. 他以为他自己有道德，他本来是保守他的信仰。 Tetapi ternyata dia jauh dengan hatinya Bapa. 原来他远离了爸爸的心， Hati Bapa bukan hatinya. 他爸爸的心不是他的心， Sukacita Bapa bukan sukacitanya. 爸爸的喜乐不是他的喜乐。 Gambaran siapa kasih sulung ini Bapak Ibu sekalian? 我们描写这个老大的情况， Jelas ini adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. 真的就是好像法利赛人跟文士一样， Yang tidak suka melihat Yesus bergaul dengan orang berdosa. 他不喜欢耶稣跟罪人在一起， Yang berpikir bahwa orang berdosa harus dibenci karena Tuhan membenci dan akan menghukum orang berdosa itu. 他们认为犯罪的人是上帝要刑罚他，要远离他的。 Lalu si Bapa datang menemui si sulung dan mengatakan bahwa 做爸爸来到这个老大的面前说， sama seperti dia mengasihi si bungsu, dia pun begitu mengasihi si sulung. 他好像爱这个老二，也是也爱这个老大。
Kata ayahnya kepada si sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku itu kepunyaanmu juga." 他爸爸对这个老大说：“儿子啊，我所有的都是你的， Apa kurangnya lagi? 你还缺乏什么呢？” Lalu si bapak itu mengundang si sulung ini untuk sekali lagi memiliki hati yang sama dengan si bapak. 这个做爸爸的，他邀请老大，他的心好像爸爸的心一样， Memiliki sukacita yang sama. 就是喜乐，好像爸爸的喜乐。 Bersukacita ketika adiknya yang hilang itu ditemukan kembali. 他所失去的弟弟再一次的被寻到了。 Kata si ayah, "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia hilang dan didapat kembali." 爸爸说我们应当喜乐，因为你这个弟弟已经失去了，我们寻找他，他已经死去了，我们再一次的复活过来。 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang perumpamaan ini tidak memberitahu kepada kita apa respon si sulung ketika bapaknya memberikan perintah ini, meminta ini. 这个比喻没有告诉我们这个做老大的这个反应怎么样。 Apakah dia taat atau tidak? Alkitab tidak menggambarkannya kepada kita. 我们也不知道这个老大是不是顺服或者不顺服在圣经也没有记载了。 Namun yang pasti Bapak Ibu sekalian, 但是我们知道的， undangan kepada si sulung itu juga sama diberikan kepada kita anak-anaknya. 这个邀请这个老大的，好像也是邀请我们每个人 Undangan bersukacita dengan sukacita Tuhan. 邀请我们好喜乐，好像上帝的喜乐一样， Itu terus berlaku dan ditawarkan kepada kita sebagai anak-anaknya. 就是不断的来邀请我们。 Maukah kita bersukacita dengan sukacitanya Tuhan? 我们要不要我们喜乐，好像上帝的喜乐呢？ Sukacita yang hadir dalam diri kita karena melihat jiwa-jiwa yang harusnya mati tapi menjadi hidup kembali. 我们的喜乐看到，应当一个人已经要死去了，但是在这的寻找又复活过来。 Jiwa-jiwa yang harusnya dihukum menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan dari kebinasaan. 其实这个人应当被刑罚的，但是已经得救了， Beroleh hidup yang kekal melalui pertobatan mereka. 就借着他的悔改得到这个永生。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， demi taat pada kerinduan Tuhan untuk berkarya menyelamatkan orang yang hilang ini. 就是为着顺服，要拯救那些失去的人。 Karena itulah Kristus mau rela turun ke dalam dunia. 因着这样，基督愿意来到这个世上， Karena sukacita Allah Bapa, sukacitanya Kristus. 因为上帝的喜乐就是成为基督的喜乐。 Karena itulah dia rela bahkan sampai mati di kayu salib untuk bersukacita bersama sukacita Allah. 他情愿死在十字架上，为了要进入上帝的喜乐。 Pertanyaannya bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? 问题就是说，我们又怎么样呢？亲爱的弟兄姐妹们， Apakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti Tuhan? 是不是我们的科目好像上帝一样？ Rindu, bersukacita memenangkan jiwa-jiwa yang hilang itu. 我们很喜乐，看到所逝去的灵魂找到了。 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini kiranya mengingatkan kita sekali lagi, memanggil kita untuk sekali lagi, tidak eksklusif. 上帝的今天所讲的道教导我们，我们不要已经 Tidak memisahkan diri, 跟其他人各界了， tertutup terhadap orang lain, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan. 就是我们跟不信主的人好像个别了。 Firman Tuhan mengajarkan mari seperti Kristus yang membuka diri, bergaul, bahkan dengan orang yang tidak percaya. 圣经告诉我们，好像基督一样，我们要打开心门，我们要跟他那些罪人在一起， Ia membangun relasi, komunikasi, makan bersama. 就是我们跟他建立关系，跟他做戏，跟他一起用饭。 Yesus membuka diri, mengasihi saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. 就是耶稣打开他的心，也接受那些不认识他的人。 Siapa mereka? 他们是谁呢？ Mungkin tetangga kita, 可能是我们的邻居， mungkin pekerja kita, 可能是我们家里的佣人， mungkin teman lari kita, 可能是我们的朋友， teman sepeda kita, 我们所一起踏脚车的朋友， teman kerja kita, 我们的同事， bahkan mungkin anak kita. 可能也是我们的孩子。
bahkan mungkin orang tua kita. 可能是我们的父母亲。 Mari jangan menjauhi mereka, 我们不要远离他们， jangan benci mereka, 我们不要恨恶他们， apalagi memusuhinya seperti yang ditujukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. 或者我们当他们成为仇敌，好像 Mereka 法利赛人 orang-orang 跟文士 mereka orang-orang yang tidak mengenal anugerah Allah. 他们不认识上帝的恩典。 Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan kasih di dalam hati kami, 求主帮助我们，加给我们有这个爱心， agar ada kepekaan dan kerinduan itu terus bertambah-tambah untuk membawa mereka yang belum mengenal Tuhan itu. 让我们有一个敏锐感，让我们能够带领他们来到上帝的面前。 Mari kita mulai berdoa. 我们一起来开始祷告， Doakan dia, 我们为他祷告， sebut namanya, bawa kepada Tuhan. 我们祷告提名带到他上帝的面前。 Tuhan, saya mau mama saya percaya kepada Engkau. 上帝啊，我要我的妈妈能够相信你。 Sampai saat ini keras sekali hatinya Tuhan. 一直到现在，妈妈的心很刚硬。 Berdoa terus bawa kepada Tuhan. 我们不断的祷告，叫他能够来到上帝的面前。 Tapi jangan sampai cuman berdoa doang. 我们不要单单祷告， Tunjukkan perhatian kita. 我们要有对他有一个注意 Tunjukkan 的心， kepedulian kita. 我们要关怀他， Tunjukkan kasih Kristus kepada mereka. 我们要把基督的爱表露给他， Kita bisa mengunjunginya, kita bisa menghubunginya. 我们能够去看他。 Mungkin mereka sedang bergumul. 可能他们在挣扎当中， Mungkin mereka sedang sakit. 可能他们在疾病当中， Mungkin inilah kesempatan. 这个是机会。 Dengan kesulitan-kesulitannya kita bisa berbagi tentang Kristus. 在这困难当中，我们能够把基督分享给他们， Tentang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. 因为上帝永不离弃我们 Yang 的， rela mati bagi kita. 情愿为我们死 Yang，mencari orang yang berdosa. 就是来寻找这 Yang 个罪 demi 人。 itu dia mau mati. 为着这样，他愿意死， Agar kita yang berdosa ini 让我们这个罪人， dapat dimenangkannya. 我们能够得着。 Karena ketika orang berdosa dimenangkan, 当这个罪人我们得着了， itulah sukacita Tuhan. 这个是上帝的喜乐， Itulah sukacita yang besar. 这个是满有喜乐。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， adakah sukacita itu dalam hati kita? 是不是我们有得到这个喜乐吗？ Kiranya di akhir minggu bulan misi ini, 巴不得在这个拆船年会的最后一个礼拜， kita semakin menyadari bahwa panggilan memberitakan kisah Kristus ini 巴不得我们看到这个基督的爱 itu sama sekali bukan paksaan, 不是很勉强的 itu sama sekali bukan kewajiban, 不是我们的责任， itu identitas kita. 我们的身份 Bahkan di dalamnya 在它里面， kita menemukan sukacita yang luar biasa. 我们真正的寻找到真正的喜乐。 Mari kita belajar bersukacita di dalam sukacitanya Tuhan. 我们要学习我们的喜乐，好像上帝的喜乐一样。 Kiranya Tuhan memberkati. 巴不得上帝赐福我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告，天父上帝，我们要满心感谢赞美你，主啊，我们你借着你的仆人郑平心传道，把你的话语讲解，主啊，帮助我们，主啊，让我们也能够去寻找一些的这个罪人来到你面前，主啊，让他们也能够认识接受你，成为他们个人的救主。当我们听完道，我们不是无动于衷，我们也是要有这个行动，我们要去寻找这个罪人。主啊，求你听我们祷告，主啊，帮助我们，主啊，帮助我们的教会，主啊，复兴我们的教会，让我们每个会友、每个同工们，我们的牧师传道，我们的执事，我们的长老，我们的积极分子，也是能够同心合意，把你的话语、把你的话讲解给人，带领我们四周围的人。主啊，求你听我们祷告，帮助我们，靠主耶稣基督名求的，阿门。Amin.